Yang Berhormat Jelun telah mencadangkan agar peruntukan disediakan bagi penciptaan vaksin tempatan bagi mengurangkan kebergantungan kepada vaksin daripada luar negara. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, buat masa ini Malaysia tidak mempunyai fasiliti lengkap untuk pembuatan vaksin bagi kegunaan kesihatan manusia end-to-end. Namun demikian, menyedari keadaan semasa memerlukan satu tindakan yang positif, Majlis Sains Negara baru-baru ini telah bersetuju agar satu roadmap pembangunan vaksin negara dibangunkan dengan objektif menjadikan Malaysia sebagai negara pengeluar vaksin manusia dalam tempoh 10 tahun. Roadmap ini dijangka siap pada suku kedua tahun 2021. Selain daripada pembangunan roadmap ini, MOSTI juga telah menawarkan skim dana baru, iaitu MOSTI Combating COVID-19 Fund, yang menggalakkan projek R&D dalam memerangi dan mengawal wabak COVID-19. MOSTI telah meluluskan satu projek menerusi tabung ini yang berjumlah 2.1 juta ringgit Malaysia kepada Universiti Malaya bagi pembangunan vaksin COVID-19. MOSTI berharap inisiatif ini menjadi satu platform bagi penciptaan vaksin tempatan seterusnya dapat mengurangkan kebergantungan bekalan vaksin dari luar negara. Selain daripada itu, kerajaan juga turut memasukkan elemen pemindahan teknologi dan kepakaran menerusi rundingan yang sedang dibuat bagi tujuan perolehan vaksin daripada negara atau syarikat farmasutikal luar negara. Sebagai contoh, perjanjian kerjasama antara kerajaan Malaysia dan kerajaan China yang ditandatangani pada minggu lepas turut bersetuju untuk memperkukuhkan kerjasama bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan vaksin pada masa hadapan. Begitu juga perbincangan awal saya dengan pihak Rusia tidak terhad kepada kemungkinan pembelian vaksin Sputnik, tetapi juga pemindahan kepakaran membangunkan vaksin COVID-19 dan untuk virus lain di Malaysia. Seterusnya, Yang Berhormat Libaran telah membangkitkan tentang persediaan syarikat. Ya, Muhammad. Ya. Saya cuma ada dua soalan. Yang pertamanya ialah apakah penekanan kementerian mengenai vaksin yang disebutkan tadi? Adakah kita ingin mengutamakan satu bentuk vaksin yang benar-benar akan menghapuskan virus COVID itu, ataupun hanya untuk mengubati simptomsnya saja? Itu yang pertama. Yang keduanya adalah, adakah boleh antara Kementerian MOSTI dan Kementerian Kesihatan saja yang diamanahkan untuk melihat perkara ini? Kerana saya lihat ada juga keterlibatan Kementerian Dalam Negeri, ya, dengan kenyataan ataupun pengumuman yang telah dibuat dalam media baru-baru ini. Jadi saya rasa ini akan mengelirukan keadaan. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Soalan pertama, soalan yang sangat penting. Adakah sama ada vaksin yang dibangunkan ini memberi apa yang disebut sebagai sterilizing immunity, iaitu menghentikan jangkitan ataupun semata-mata tidak menyebabkan jangkitan itu menjadi gejala yang serius. Jadi perkara ini kita masih lagi sedang kaji. Beberapa syarikat farmasutikal memberi jawapan yang berbeza, dan ini juga adalah perkiraan kerajaan Malaysia dalam perolehan kita. Buat masa ini, kebanyakan daripada syarikat yang membangunkan vaksin itu, tujuan mereka adalah untuk menghentikan jangkitan, to stop the infection, sterilizing immunity. Namun demikian, kita masih lagi tidak mempunyai data yang lengkap daripada sebahagian besar daripada syarikat-syarikat farmasutikal itu untuk menentukan sama ada ia menghentikan jangkitan ataupun ia hanya menghentikan jangkitan itu untuk menjadi gejala yang lebih serius. Jadi ini perkara yang masih lagi kita sedang perhalusi. Berkenaan dengan soalan yang kedua tadi daripada Yang Berhormat Jelun, kerajaan kita mengambil sikap whole of government approach, ya, dalam kita memperolehi vaksin. Walaupun jawatan kuasa akses vaksin ini dipengusikan oleh Menteri Kesihatan dan saya, tetapi ada juga pelbagai pihak yang ingin menawarkan vaksin untuk ujian klinikal dan sebagainya. Jadi ada yang
melalui Wisma Putra, ada yang melalui KDN baru-baru ini, tetapi segala keputusan akan dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini cuma mereka yang mungkin ada hubungan secara personal ataupun hubungan yang khusus kepada kementerian tersebut, dan kita akan buat pertimbangan di peringkat jawatankuasa, ya. Jadi kita mengalu-alukan kalau di peringkat pembangkang pun ada hubungan dengan pihak antarabangsa, ya, yang ingin memberi tawaran vaksin kepada negara Malaysia, boleh kita bincang untuk kita dapat perolehan yang terbaik bagi negara kita.